Beberapa pucuk surat dikirim Al-Fatani kepada Nik Mahmud ketika belajar di Mesir sebagai bukti kesungguhan ulama hebat itu mengingatkan muridnya tentang betapa pentingnya perjuangan mengangkat martabat bangsa Melayu. Dan mudah-mudahan anaknya meninggikan hemah pada mendapatkan barang yang sayugia mendapatkan dia. Bagi seumpama diri anaknya di dalam masa ini, masa supaya terangkat yang demikian itu oleh nama jenis Melayu, berat dan terhebat dengan dia oleh kerajaannya pada segala hati ajanib. Dan tertamadunlah dengan dia oleh siasah mereka itu sebagai tamadun yang muafakat dengan syarat. Surat bertarikh 19 Rabiul Akhir 1324 Hijrah bersamaan 11 Jun 1906 Masihi. Rumah anak bongsu kepada isteri terakhir Datuk Perdana Menteri Paduka Raja Nik Ismail yang terletak di Jalan Dusun Muda, Kapun Langgar, Kota Baru, dikunjungi untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang perjuangan dakwah beliau ketika menjawat jawatan Perdana Menteri Kelantan. Nik Ismail, 66 tahun, merupakan anak bongsu Datuk Paduka Raja daripada 6 beradik. Seorang peniaga juga bekas pelajar Kolej Sultan Ismail, menyimpan banyak kenangan indah ketika bersama ayahnya tercinta. Cuma dia ni sukalah kalau dengan saya ni, dia suka orang Kelantan panggil selora. Dia panggil air. Dia tak panggil dia panggil air. Air. Ayah ni gini, mari kita pergi jalan sana, mari kita pergi jalan sini. Saya tak ikutlah dengan dia. Ada kadang-kadang kala dia ni pakai baju lah, kita nak pergi melawat majlis itu, daerah Pasimah. Pergilah ke pejabat tanah Pasimah, jumpa dengan DO tu, bercakap lebih kurang. Lepas tu balik. Balik ni dia pun, mari kita pergi jelawat. Bila sampai jelawat tu, dia selalu panggil orang nama Pak Mak. Pak Mak ni tu dalam wayang. Dalam wayang kulit. Pekan Bacuk terletak hanya 25 km dari Kota Baru, juga sempadan daerah di bahagian barat, manakala Pasir Putih sempadan daerah sebelah timur. Pekan berhadapan Laut Cina Selatan ini sentiasa dikunjungi pelancong tempatan maupun luar kerana pukauan pantai iramanya. Rumah rehat Majlis Daerah Bacuk pula, dahulunya kediaman rasmi Datuk Perdana Menteri Paduka Raja Haji Nik Mahmud ketika beliau menjawat jawatan pegawai daerah Bacuk. Nik Mahmud gemarkan panorama lautan lepas yang nyaman lagi mendamaikan untuk berehat menghilangkan tekanan kerja. Malahan beliau juga pernah mempunyai sebuah kediaman singgah di Singapura yang dikunjungi sesekali bersama keluarga maupun jika mahu bersendirian melunasi kerja-kerja penulisan. Suasana dalaman yang banyak diubah suai mengikut keperluan semasa. Namun kenangan meluangkan masa bersama ayahanda dalam suasana santai tidak pernah hilang daripada ingatan Nik Ismail. Sekembalinya Nik Mahmud dari Mekah, beliau bekerja sebagai kerani di Pejabat Balai Besar Kota Baru pada 1908. Dedikasi serta ketaatan berkhidmat telah menganugerahkan beliau gelaran dan pangkat Datuk Bentara Setia. Kemudiannya Nik Mahmud bersama Tok Kenali dan Datuk Laksmana Haji Muhammad bin Haji Muhammad Said bersepakat mencadangkan penubuhan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan bagi memastikan keperluan serta siasah agama Islam negeri diuruskan secara sistematik oleh institusi kerajaan. Antara tujuannya adalah untuk mentadbir serta memajukan kumpulan harta Baitul Mal dan zakat masyarakat Islam, kehakiman Islam, perkembangan sekolah agama dan Arab, meningkatkan kegiatan dakwah Islamiah serta mengemaskan kawalan ke atas isu kemaksiatan dan penyelewengan dalam Islam. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Kelantan, Sultan Muhammad keempat berkenan memasyhurkan penubuhan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
pada 24 Disember 1915 dalam acara Gilang Gemilang penuh bersejarah. Kini Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan merayakan ulang tahun ke-100 dalam satu penganjuran Expo Seabad Mendaulatkan Islam bertempat di lokasi perkarangan Istana Negeri Kubang Krian selama sebulan yang memberi peluang kepada orang ramai melihat gambaran sejarah perkembangan Islam Kelantan yang digerakkan para ulama serta pentadbir Kelantan Darul Naim di bawah naungan pihak istana. Nik Mahmud secara rasmi dilantik sebagai pentadbir dan diplomat tertinggi Kelantan mulai 29 April 1921 dengan gelaran Datuk Paduka Perdana Menteri Paduka Raja. Beliau menggantikan Cik Hassan Muhammad Saleh yang meninggal dunia pada 22 Januari tahun yang sama. Sepanjang tempoh perkhidmatan beliau sebagai Ketua Negeri, Nik Mahmud dilihat banyak pihak sebagai umarak bercirikan ulama lantaran pendekatan beliau mentadbir negeri berlandaskan hukum agama. Jadi berdasar kepada kerjaya beliau sebagai pentadbir, sebagai orang yang sangat dekat dengan istana, orang yang boleh berunding dan berhubungan dengan Sultan pada waktu itu, menangani isu-isu semasa seperti penubuhan majlis agama, seperti menjadi wakil istana dalam selepas peristiwa pemberontakan Tok Janggut, kemudian juga dalam isu yang berkaitan dengan DAF Development Company Limited. Jadi kita lihat kerjaya Datuk Laksmana lebih kepada pentadbiran dan politik negeri pada waktu itu berbanding dengan kerjayanya sebagai seorang ulama. Ketokohan Haji Nik Mahmud pada masa hayatnya membawa banyak perubahan dan kemajuan pemikiran orang-orang Melayu di Kelantan. Beliau banyak menyalurkan ilmu, pendapat dan idea melalui bidang penulisan. Malahan beliau juga mencadangkan agar allowance baginda Sultan dipotong sebagai sumbangan menambah dana membina Masjid Muhammadi.